Assalamualaikum. What's up guys? Harap anda semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja hendaknya. Terima kasih saya ucapkan kerana singgah ke channel YouTube Bali Official. Dan tanpa melengahkan masa lagi, roll it! Dalam video kali ini, aku akan ceritakan tentang Tomura Shigaraki. Okey, siapa itu Tomura Shigaraki ni sebenarnya? Tomura Shigaraki ni merupakan antagonis anime My Hero Academia. Nama sebenar Tomura Shigaraki ni kalau ikutkan IC dia, Tenko Shimura. Okey, siapa Tenko Shimura ni ataupun Shigaraki ni? Dia merupakan ketua League of Villains selepas tuan dia All For One ditewaskan oleh All Might dan ditahan di penjara paling ketat di dunia, iaitu Tartarus. Penampilan Tomura Shigaraki buat pertama kali dalam anime ini adalah semasa USJ Arc dalam musim pertama sebagai antagonis dalam arc ini. Sama seperti ahli lead yang lain, matlamat utama Shigaraki adalah membunuh All Might dan membentuk realiti keadilan dalam masyarakat mengikut acuan dia. Tapi, lama kelamaan, matlamat asal membentuk sistem baru itu bertukar kepada menghancurkan seluruh masyarakat. それは素晴らしい。ヒーローが頑張って食いぶち減らすのか。ヒーロー殺しはヒーローブリーダーでもあるんだな。 Shigaraki kemudian menggabungkan organisasinya dengan Meta Liberation Army dan membentuk Paranormal Liberation Front. Jadi Shigaraki ni dia naik pangkat menjadi Grand Commander sebelum akhirnya mewarisi quirk All For One. Dari segi penampilan pula, kita boleh lihat Shigaraki ni merupakan seorang lelaki bertubuh kurus, ton kulitnya pucat dan memiliki kedutan yang jelas pada bahagian mata. Bibirnya pula kelihatan kering dan terdapat tahi lalat pada wajahnya sama seperti neneknya yang merupakan seorang hero suatu ketika dahulu, iaitu Nana Shimura. Rambut Shigaraki ni pula panjang, ikal mayang dan berwarna kelabu kebiru-biruan. Menariknya, masa Shigaraki ni berumur 5 tahun dulu, penampilannya sebiji seakan-akan Deku. Cuma rambutnya masa tu hitam, dia ada kulit kering sekeliling mata dan bibirnya masa tu nampak lebih sihat lah berbanding sekarang. Bila Shigaraki ni pakai baju biasa pula, kebiasaannya dia akan memakai kasut sneaker merah, sama macam Deku. Memang pelik. Kostum villain Shigaraki pula, anda akan nampak ada 14 tangan yang seakan-akan dalam posisi sedang memegang ataupun menahan Shigaraki ini. Kalau anda semua nak tahu, tangan-tangan ini diambil dari individu yang terbunuh oleh Shigaraki pada awal kemunculan quirks dia. So, tangan siapa tu kan? Kalau anda semua nak tahu, itu merupakan tangan seluruh ahli keluarganya dan 2 penyangak yang membulinya selepas kematian seluruh ahli keluarga dia lah. Kalau anda perasan, ada satu tangan yang melekat dekat muka Shigaraki. Itulah tangan bapa dia sendiri. So, tangan-tangan ini diambil oleh Dr. Ujiko dan difahamkan tangan-tangan ini membuatkan Shigaraki lebih tenang bila dia pakai. Okey, kita akan ceritakan kisah
tragis Shigaraki ni. Okey, kenapa Shigaraki ni benci sangat dengan Hiro? Okey, kalau anda semua nak tahu, Shigaraki ini merupakan cucu kepada Nana Shimura, seorang hero yang juga pengguna One for All ke-7. Macam Deku, dia One for All ke-9. So Nana Shimura ni yang ke-7. Nana Shimura ni juga merupakan sensei kepada All Might. Okey, Nana Shimura ni dia tak nak family dia jadi mangsa One for All. Sebab masa tu dia tengah bermusuhan, dia tengah ada siri-siri perlawanan dia. Jadi Nana Shimura ni dia tinggalkan anaknya Kotaro dengan harapan keluarganya dapat hidup lebih aman dan tidak diganggu All for One. Tapi sayangnya ia tidak menjadi seperti yang dirancang. Kotaro, anak Nana Shimura ini, dia mula membenci golongan Hiro. Sebab kata dia, Hiro ini sanggup ketepikan keluarga sendiri demi kepentingan orang lain. Nak dijadikan cerita, masa kecil dulu Shigaraki ni dia timbul minat nak jadi hero tau. Siap dia cakap bila dah besar nanti dia nak jadi hero. Tapi masa tu dia punya quotes belum manifest lagi. Jadi sebab dia minat sangat nak jadi hero ni, Shigaraki ni selalulah main nak jadi hero-hero, main dengan adik dia, selalulah bercakap-cakap tentang hero kan. Tapi bapak dia, Kotaro, tak suka guys. Sebab itu Shigaraki selalu kena pukul, kena denda, duduk luar rumah. Boleh katakan macam kena dera lah, sampai budak ni rasa tertekan tau. Sebab dia pun macam, apa salahnya aku nak jadi hero kan. Dia pun persoalkan benda tu. Tapi itulah nasib Shigaraki. Ada satu ketika Shigaraki dan Hana ni kira curi masuk bilik bapak dia. Dan adik dia tu, Hana Shimura, dia tunjuk gambar nenek dia orang, iaitu Nana Shimura. Masa tu Shigaraki memang seronok lah bila dapat tahu yang nenek dia ni seorang hero dan ada hero dalam keluarga mereka. Tapi bila bapak dia dapat tahu yang diorang ni curi-curi masuk bilik tu, apa lagi? Memang kena pukul lah si Shigaraki tu dengan bapak dia. Memang kesian babe. Dia siap kena denda duduk dekat luar rumah sampai menangis-nangis si Shigaraki tu, memikirkan nasib dia. Sedang menangis tu, datanglah anjing peliharaan mereka nak menenangkan si Shigaraki ni. Biasalah, kalau tuan dia nampak macam sedih tu, biasanya kalau haiwan peliharaan ni, dia akan datang untuk menghiburkan kita. Macam itulah apa yang anjing dia ni nak buat. Anjing dia ni yang dipanggil Mon datang dekat Shigaraki, datang dekat sebelah dia, datang duduk dekat sebelah dia. Dan kemudian Shigaraki pun peluk anjing tu. Sedang dia peluk anjing kesayangan tu, masa tu dia punya quirk mula manifest. Quirk Shigaraki ni dipanggil decay tau, atau mereput. Jadi sekelip mata anjing dia tu jadi debu guys. Member tu memang terkedu, tengah sedih-sedih. Dah lah tengah sedih, lepas tu anjing datang sebelah, dia nak peluk anjing. Mati anjing tu, berdarah. Shigaraki terus tergamam, confused, takut, sedih, semua bercampur baur perasaan dia ketika tu. Tiba-tiba adik dia, si Hana ni, bukan Oma Hana, Hana Shimura, adik dia datang keluar nak minta maaf dekat Shigaraki tau. Sebab katanya dialah punca Shigaraki ni kena kurung dekat luar rumah. Sebab kan masa awal tadi Hana dan Shigaraki pecah masuk bilik bapak dia. Tapi bila bapak dia marah-marah dia orang ni, Hana cakap abang dia yang ajak. So jadi si Hana ni nak minta maaf lah. Tapi terkejut beruk guys si Hana ni bila tengok apa yang berlaku. Masa tu Shigaraki nak jelaskan dekat Hana tau apa yang berlaku. Tapi sebab takut sangat, si Hana ni pun dia lari masuk balik rumah. Sebab dia terkejut kan. Dia tengok tu pun dia macam, apa ni? Dia takut, so dia masuk rumah. Shigaraki yang masa tu ketakutan tu,
Dia tarik baju adik dia ni, tak nak bagi masuk sebab berharap yang adik dia tu dapat tolong dia. Tapi sayangnya guys, adik dia pun bertukar jadi debu sekelip mata juga. Uish, bayangkan kau ada adik, satu-satunya adik yang kau sayang bertukar jadi debu. Apa lagi meraung member kat sebelah tu. Lepas tu, bila dah dengar ada macam bising-bising kat luar tu, ahli keluarga Shigaraki yang lain macam mak dia, atuk, nenek dia pun keluarlah rumah nak tengok apa yang berlaku dekat luar tu. Shigaraki ni yang sedang masa tu tengah meraung semua, dia letaklah semua tangan dia dekat lantai. Dan ketika itu, sekali dengan mak, atuk, nenek semua mereput sekelip mata di tangan Shigaraki. Shigaraki pun tak nak semua ni berlaku dekat dia. Memang masa tu kita nampak yang mak dia sendiri datang nak tolong anak lelaki dia ni. Memang kita nampak lah yang mak dia sebenarnya sayang. Dia pun sayang dekat mak dia. Masa tu mak dia nak tolong, tapi sebabkan quote decay dia tu baru manifest, yang kita boleh katakan memang quote ni memang kuat lah. So habis, semua dia sapu je. Kebetulan pula bapak dia ada dekat rumah ketika tu. Bapak dia pun keluar dari rumah dan nampak yang Shigaraki ni sedang minta tolong. Terkejut bapak dia guys bila dia nampak sebahagian besar kat kawasan rumah itu dah barai dengan kesan darah-darah semua. Ui, masa tu makin kuat Shigaraki meraung, makin kuat keadaan sekeliling mereput. Dia terus menjerit ketakutan masa tu, sampai bapak dia pun terpelanting. Tapi bapak dia masa tu sempat berpaut pada satu batang besi ni. Sebab masa tu dia punya impact dia sangat kuat tau, semua terpelanting. Tapi bapak dia pergi ambil besi tu, lepas tu dia pergi hempuk besi tu kat kepala anak dia. Aduh, apa pun jenis bapak lah. Masa tu perasaan Shigaraki terus bertukar. Sebab asalnya dia takut, dia dalam keadaan ketakutan, dia dalam keadaan sedih. Dia tak nak semua ni berlaku dekat dia. Tapi lepas bapak dia pukul kepala dia time tu, masa tu Shigaraki terus melompat ke arah bapak dia dan dengan penuh perasaan dendam dan amarah. Niatnya cuma satu waktu itu guys, iaitu membunuh satu-satunya keluarga yang dia masih ada, iaitu bapak dia sendiri. Masa tu memang dia nak sangat bunuh bapak dia. Pada waktu itu terdetik jauh dekat sudut hati dia yang sebenarnya dia memang dah lama harap benda macam ini jadi. Sebab iyalah, budak ni dia dari kecil lagi asyik kena marah, asyik kena pukul sebab benda yang dia tak pasti kenapa kan. So jadi bila ada peluang macam ni, dia memang betul-betul nak bunuh bapak dia. So jadi di situlah permulaan segala-galanya. Pengalaman ini dilihat sebagai trauma yang sedikit sebanyak mengekang potensi Shigaraki ini sendiri. Memang Shigaraki pun dia tak nak ingat lagi dah pengalaman ni, sebab pengalaman ni cukup sedih guys, cukup tragis. Dan setelah Shigaraki dapat atasi trauma ini, masa tu dia mula awaken quirks dia sampai ke satu tahap yang lebih menakutkan. Shigaraki yang dulunya dianggap sebagai penyangak jalanan, kini dia membawa simbol ketakutan dalam masyarakat. Mana taknya guys, dengan sebelah tangan saja dia mampu hancurkan seluruh bandar Deka sekelip mata menjadi padang jarak, padang terkukur. Itu baru satu tangan guys. Bayangkan kalau dia boleh guna kedua-dua tangan dia. Kuat Shigaraki ni cukup dahsyat. Pada awal siri My Hero Academia ni, kita dapat nampak keupayaan Shigaraki ni. Kita nampak keupayaan combat dia masa dia lawan dengan Aizawa. Tapi tak banyak, sikit je. So daripada sepanjang
daripada musim 1 sampai ke musim 5 kita tak nampak pun yang Shigaraki ni dia ada battle yang besar. Kita belum nampak lagi keupayaan sebenar Shigaraki ni. Bila sampai satu stage ni kita ditunjukkan dengan keupayaan sebenar Shigaraki ni, sangat-sangat menakutkan. Dia bukannya orang-orang biasa guys. Dia bukannya orang calang-calang musuh. Jadi kita boleh lihat kenapa Shigaraki ni layak menjadi satu-satunya waris kepada All for One. Alright guys, kita dah sampai ke penghujung video. Dalam video seterusnya aku akan ceritakan apa yang terjadi selepas itu dan macam mana Shigaraki menjadi pewaris All for One, seterusnya menjadi simbol ketakutan dalam masyarakat. Okey, sampai bertemu kembali. Harap anda semua terus menyokong video-video yang dihasilkan. Assalamualaikum. Bye bye.